Alhamdulillah, wassalatu wassalam. Dia haram. Kita tak boleh buat umrah ke tempat lain kan? Jadi Nabi dan para sahabat memakai ihram, bawa hadi, bukan hadi akmal, bawa hadiu, binatang untuk disembelih di Mekah. Apabila sampai di kawasan berhampiran dengan kita ni, maka Quraisy dapat tahu. Dan Quraisy tak benarkan untuk orang Islam masuk. Jadi Nabi SAW tak ada pilihan lain, melainkan Nabi terpaksa hantar wakil di kalangan orang Islam ni untuk nego dengan orang-orang Quraisy. Dalam sebahagian riwayat sirah menyebutkan, pada peringkat awal Nabi nak hantar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi pada waktu tu Umar dia macam nak beri cadangan lain kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, lebih baik hantar Uthman, kerana Uthman lebih lunak. Kalau hantar Umar, takut-takut nanti dia tak jadi nego, jadi perang terus. Sebab Umar ni dia garang kan, karakter dia. Bukan satu kelemahan, tapi ini satu kelebihan jugalah buat Umar. Jadi dia kata, kelebihan aku bukan dekat situ, kelebihan aku pada tempat lain. Hantar Uthman. Maka Nabi SAW pun hantar Uthman. Bila hantar Uthman, Nabi pesan kepada Uthman, pertama, bagi tahu kepada Quraisy, kami nak masuk buat umrah, bukan nak perang. Tolong izinkan kami nak masuk. Yang kedua, wahai Uthman, ajak orang-orang Quraisy ni untuk masuk Islam. Maksud Nabi ni walaupun dalam keadaan yang macam tu, dia tak hanya fikir pasal dia dan orang Islam, dia fikir juga pasal dakwah. Ajak mereka masuk Islam. Orang Quraisy ni, bila Uthman masuk, dia tangkap Uthman. Dia tangkap, dia tak bagi Uthman lepas, dan disebarkan berita Uthman telah pun dibunuh. Jadi bila berita Uthman dibunuh ni telah tersebar, para sahabat dengar, Nabi dengar, akhirnya mereka buat satu perjanjian bersama dengan orang Islam yang dipanggil sebagai Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan ini satu perjanjian yang disebut di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, Allah redha kepada mereka yang yubayi'unaka tahta syajarah. Allah redha kepada orang yang berbai'ah dengan kamu di bawah pokok Ar-Ridwan. Pokok Ar-Ridwan ni tak diketahui lokasi. Ada dalam riwayat menyebutkan pada zaman Umar, orang mula salat di belakang, orang mula salat di bawah pokok Ar-Ridwan ni. Orang mula salat dan Umar potong, tebang pokok ni, kerana Umar tak suka berlakunya bid'ah selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Dikatakan lokasi yang mereka jadikan pokok tu sebagai pokok Ar-Ridwan tu pun ada yang kata itu bukan lokasi sebenar. Sebab padang pasir kan zaman tu, diorang asal jumpa pokok je buat perjanjian bawah tu. Diorang tak pasti pokok yang mana satu. Tapi Umar dia tebang pokok tu. Bukan masalah salah solat bawah pokok, tapi masalah i'tiqad, masalah kepercayaan. Solat di bawah pokok ni ada kelebihan, maka sebab tu Umar tebang. Bila dah berlaku perjanjian ni apa yang orang Islam buat? Orang Islam berjanji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk setia dengan Islam dan untuk membela nasib Uthman yang pada anggapan mereka telah pun meninggal dunia, mati, dibunuh oleh orang Quraisy. Jadi Quraisy ni bila tengok orang Islam dah firm nak bela darah Uthman, dia orang pun lepaskan Uthman. Dia orang lepaskan Uthman, tapi dia orang bagi tawaran dekat Uthman. Dia orang kata, Uthman dah halang-halang ada kat masjid ni, tawaf lah. Uthman kata, saya datang bersama kumpulan, maka saya perlu bersama dengan kumpulan. Jadi Uthman pun patah balik. Berlakulah perjanjian Al-Hudaybiyah. Quraisy menghantar Urwah bin Mas'ud dan juga Suhail untuk deal dengan orang Islam. Urwah bila dia tengok Nabi SAW dan para sahabat, dia bawa berita dekat orang Quraisy. Dia kata, aku dah jumpa Maharaja Rom, Kaisar, aku dah jumpa Maharaja Parsi, aku tak pernah jumpa suatu pemimpin yang sifatnya, yang keadaannya seperti mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya. Kerana apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil wudu, orang berebut-rebut ambil air lebihan tu untuk mengambil berkat.
Sebab tu kita dalam masalah tabarruk bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil berkat daripada kesan Nabi, kita tidak ada khilaf, dibenarkan. Cuma hari ni kalau orang dakwa selipar milik Nabi, janggut milik Nabi, kita kena tanya, hak tu betul ke milik Nabi? Takut-takut milik orang lain didakwa milik Nabi, itu saja. Takut-takut tu milik Abu Jahal, tiba-tiba didakwa milik Nabi, itu yang kita tanya lebih sikit lah. Tapi kalau memang itu confirm milik Nabi SAW, kita tak ada isu, memang dibenarkan untuk mengambil berkat daripadanya. Bila dihantar Suhail, Nabi SAW tengok Suhail datang, maka Nabi pun bertafaul. Apa itu tafaul? Tafaul ni Nabi cuba mengharapkan kebaikan daripada sesuatu yang berlaku di depan mata dia. Nabi tengok Suhail datang. Suhail ni diambil daripada perkataan sahal. Dalam bahasa Arab, sahal ni mudah. Suhail bermaksud mudah, tapi dengan isim tasghir lah, Suhail. Maka Nabi kata bila Suhail datang, Nabi tengok Suhail, Nabi kata Allah mudahkan urusan kita kali ini. Maka berlaku perjanjian. Apa yang ada dalam perjanjian tu? Gencatan senjata berlaku selama 10 tahun. Orang Islam dengan orang Quraisy setuju untuk tak perang selama 10 tahun. Dan di antara bunudul aqad ataupun bunudus suluh, di antara isi kandungan perjanjian ni, sesiapa yang pergi ke Madinah daripada kalangan orang Quraisy tak perlu dihantar balik. Dan sesiapa yang daripada Mekah sesiapa yang daripada Mekah pergi ke Madinah perlu dihantar balik. Sesiapa yang daripada Madinah yang masuk Mekah tak perlu dihantar balik. Biar aja. Jadi perjanjian ni pada peringkat awal, Umar antara yang tak setuju lah. Umar kata, kenapa kita nak rendahkan syarat sampai orang kita kena hantar balik kan? Orang mereka kena hantar balik, sedangkan dia orang nak datang kat kita. Kita biar pula orang kita nak pergi ke sana. So nampak pada peringkat awal, nampak macam tak apa menguntungkan Islam. Tapi Nabi SAW kekal nakkan perjanjian ni, sehingga bila Suhail, Ali bin Abi Talib diarahkan oleh Nabi SAW untuk menulis perjanjian, ditulis kat situ Muhammad Rasulullah. Suhail kata padam, kalau kami tahu lau na'lamu annaka la Rasulullah ma saddadnaka, kalau kami tahu kau Rasulullah yang sebenar, kami tak adalah halang kau. Tapi kami tak percaya kau Rasulullah, sebab tu kami halang. Lepas tu Nabi pun suruh padam Rasulullah. Ali tak mau padam. Sehingga Nabi kata, tolong tunjuk kat aku mana Rasulullah, sebab Nabi tak boleh baca kan. Maka Nabi pun padam, ditulis Muhammad bin Abdullah. Disebut di situ Bismillahirrahmanirrahim. Suhail kata, kami tak tahu Ar-Rahman ni. Kami tak tahu Ar-Rahman ni siapa dia. Tulis Bismikallahumma. Nabi suruh padam juga, tulis Bismikallahumma. Jadi masa tu Umar dia macam emosi. Dia kata, alasna alal haq wa aduhuna alal batil. Bukankah kami, ya Rasulullah, bukankah kita ni berada di atas kebenaran, mereka berada di atas batil? Kenapa kita nak longgarkan syarat-syarat ni? Nabi nampak benda yang lebih jauh. Ya? Nabi nampak benda yang lebih jauh. Dan di antara isi kandungan perjanjian tu juga, tak boleh untuk buat umrah pada tahun ni, kena mari semula tahun depan. Dia orang dah pakai ihram ni. Dia orang dah pakai ihram, tak boleh buat umrah tahun tu, kena buat tahun depan. Jadi para sahabat emosi. Nabi SAW firm. Nabi kata buat, tak ada masalah. Dan bila perjanjian tu selesai, tak bolehlah buat umrah. Ada sahabat kata, ya Rasulullah, bukankah kau dah mimpi kita akan buat umrah? Nabi kata, ya. Tapi adakah mimpi itu sebut tahun ni? Kita akan buat. InsyaAllah tahun depan. Dan tahun depannya tu memang betul-betul buat lah. Dan tahun tu dipanggil Umratul Qadha. Para ulama' berbeza pendapat kenapa dipanggil Umratul Qadha. Ada yang kata kerana qadha bagi umrah yang tak jadi. Tetapi kebanyakan ulama' kata bukan qadha kepada yang tahun lepas. Umratul Qadha tu maksudnya umrah yang terhasil akibat perjanjian. Maksudnya umrah penunaian kepada perjanjian. Hadha ma qadha Muhammad bin Abdullah ma'a Quraisy, sesuatu yang telah diputuskan. Maksud Umratul Qadha ialah umrah penunaian terhadap perjanjian yang telah dilakukan.
pada tahun berikutnya. Buktinya kerana Nabi SAW tak mewajibkan yang terlibat dalam umrah ini untuk semua terlibat sekali. Siapa yang nak pergi, pergilah yang tahun depan tu. Bila perjanjian ni berlaku, Nabi tak dapat nak tunaikan umrah pada tahun tu, para sahabat pun tak dapat. Maka Nabi pun mengarahkan para sahabat untuk tahallul, sebab mereka telah berada dalam keadaan ihsar, terhalang. Jadi kena tahallul lah. Jadi Nabi arahkan para sahabat, sembelihlah haiwan kamu ni yang kamu bawa ni, dan cukurlah kepala sebagai tanda untuk bertahallul. Para sahabat emosi, para sahabat dia macam dia tak buat Sehinggalah bila Nabi SAW tengok sahabat tak buat, Nabi masuk bertemu dengan Ummu Salamah, isteri dia. Ummu Salamah tengok Nabi macam sedih, macam tak apa nak happy. Ummu Salamah kata, ya Rasulullah, tak payah pedulilah pasal sahabat yang tengah emosi tu, engkau buat sendiri. Maka Nabi pun buat. Sahabat tengok Nabi buat, sahabat bakat buat kan? Sahabat bakat buat. Dan akhirnya mereka kembali ke Madinah semula. Dan perjanjian Hudaibiyah ni akhirnya menjadi satu modal besar kepada orang Islam, yang mana bila orang Madinah masuk ke Mekah kan tak perlu dipulang balik kan. Maka orang-orang Madinah masuk ke Mekah, berjumpa dengan orang yang daripada Madinah lah, berjumpa dengan kerabat masing-masing, berdakwah. Dan Nabi SAW dalam perjanjian Hudaibiyah tu hanya bawa lebih kurang dalam 1,400 orang ni. Apabila tahun ke-8, sewaktu Nabi SAW nak membuka kota Mekah, Nabi membawa 10,000 sahabat. Maksudnya dalam tempoh beberapa tahun sahaja perjanjian tu berlaku, dakwah di Mekah tu telah subur. Tak ada halangan. Tak ada halangan. Jadi itulah kelebihan. Sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan bila Allah Ta'ala turunkan ayat Inna fatahna laka fatham mubina, kami memberikan kepada kamu pembukaan yang sebenar-benarnya. Sebahagian orang kata Ibnu Mas'ud menganggap pembukaan itu adalah pembukaan kota Mekah. Tapi Ibnu Mas'ud, aku menganggap itu adalah pembukaan yang terhasil disebabkan perjanjian Hudaibiyah ni. Tapi perjanjian Hudaibiyah ni tak lama lah, kerana ada orang dari puak Quraisy. Sebab perjanjian Hudaibiyah ni dia ada Quraisy dengan orang Islam. Kemudian masuk di bawah perjanjian Quraisy Bani Bakar, masuk di bawah perjanjian Nabi dan orang Islam Bani Khuza'ah. So Bani Khuza'ah dengan Bani Bakar ni masuk sebab dia orang ni berperang lama. Tiba-tiba tengah-tengah perjanjian berlaku, Bani Bakar pergi bunuh orang Bani Khuza'ah. Maka berlakulah kita panggil pelanggaran kepada perjanjian, yang akhirnya membawa kepada pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, kerana Bani Bakar langgar perjanjian. Dan akhirnya Nabi SAW membawa tentera untuk membuka kota Mekah, dan akhirnya kota Mekah menjadi milik orang Islam balik. Alhamdulillah. Itulah sedikit cerita pasal perjanjian Hudaibiyah yang berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Itu ke-6 Hijrah, ya. Jadi kalau kita tengok rentetan sirah ni, boleh kita katakan setiap tahun daripada tahun-tahun Nabi SAW berada di Madinah, setiap tahun tu ada peristiwa besar yang berlaku. Daripada tahun pertama sampailah ke tahun yang ke-10. Sehingga kan bila Nabi nak wafat pun, Nabi hantar rombongan Usamah untuk keluar berperang. Nak bagi tahu kat kita lah, kalau kita hidup dalam dunia ni banyak rehat, kita tanya balik lah, betul ke aku ni? Ke ada benda yang aku tak buat? Dan Nabi SAW setiap tahun, setiap masa, setiap ketika ada je peristiwa besar yang berlaku dalam hidup dia untuk menegakkan agama Allah. Itu saja daripada saya lah. Syekh mungkin nak tambah sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa la 'udwana illa 'alal zalimin, wa sallallahu wasallama wa baraka 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa yang dikatakan oleh Dr. Ruzaimi tadi agak kata jelaslah bagi kita sebagai umat Islam, yang boleh kita ambil ibrah daripadanya, pengajaran daripadanya untuk kita pakai di dalam hidupan harian kita. Kerana sulhul Hudaibiyah yang Rasulullah SAW mencontohi bagi kita,
iaitu di dalam Islam ada satu perkara yang kita kena ambil tahu, iaitu maslahah. Timbul maslahah di antara satu sama lain. Di antara madarah dengan perkara yang dapat maslahah ni, kita sebagai orang Islam ni kita kena pandai timbul. Terkadang kita muamalah di dalam hidup harian kita ni, kita tak pandai nak gundur sejakah seorang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pangkat dia tinggi-tinggi pangkat. Hari itu tu hingga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu taknya sanggup nak sapuhnya daripada pangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Akan tetapi walaupun begitu, Nabi kita sendiri dia tengok maslahat yang ada di hadapan tu banyak untuk umat Islam, dia turun daripada pangkat dia. Walaupun dia turun sekadar daripada pangkat dia, tetapi dia tahu kata di dalam hati dia, dia adalah Rasul, bukan orang lain. Dengan sebab itu, walaupun kita ni tinggi mana pun pangkat, maka apabila kita tengoknya cara kita nak akadnya al-Islam, pastilah kita kena letak juga diri kita. Jangan kita mana kata apabila kita diberikan kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala pangkat yang tinggi, kita pun nak pergi semata-mata, kita tak tengok kepada maslahat apa-apa. Itu kesilapan yang besarlah bagi umat Islam kita, yang kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak sepatut ambil sikap lagu tu guna di dalam hidupan kita. Itulah sedikit daripada apa yang kita boleh nak kongsikan, apa yang dijelaskan oleh Dr. Ruzaimi itu sebagai sebagai perkara jelas dah lah bagi kita. Kita tak panjangkan masa. Mudah-mudahan perkara ini jadi keberkatan dan amalan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.